hari ini saya nak ajak mama papa dekat luar sana untuk buat 5 aktiviti yang sangat senang dengan anak-anak kita. Okey, jom manfaatkan masa yang kita ada sekarang ni sepanjang tempoh PKP ni untuk kita berinteraksi dengan anak-anak kita, bermain dengan anak-anak kita, berkomunikasi juga. Jadi, saya akan mulakan dengan permainan yang pertama. Okey. Yang pertama, kita ada bubbles. Okey, kalau mama papa dekat luar sana tak ada bubbles macam ni, tak payahlah keluar semata-mata nak cari bubbles. Kita boleh buat sendiri, boleh buat DIY. Pergi je dekat Google macam mana nak buat bubbles kan. Okey, untuk bubbles ni saya nak tekankan kita boleh fokus. Untuk anak-anak yang masih kecil, setahun lebih, yang mana masih lagi tak ada eye contact, yang lagi tak ada attention, yang macam saya dah pernah kata sebelum ni di video saya yang lepas. Kalau siapa yang tak tengok lagi, saya harap boleh tengok. Okey, jomblo. Ada bubble. Jadi kita buat tangkap bubbles tu, ataupun kita berdiri ke, sebab kita dah blow bubbles tu banyak. Lepas tu kan ada bubbles dekat sini. Okey, semua boleh nampak. Untuk anak yang masih tak ada perkataan, macam mana kita nak dia imitate, kita pun buat pop. Pop. Kita buat bunyi. So setiap kali kita main, kita pop, pecahkan bubbles tu. Jadi lama-lama dia boleh imitate, dia dengar. Okey, lagi satu mama papa yang saya nak tekankan, intonation kita mestilah macam kanak-kanak. Janganlah mama nak main bubbles, jom main bubbles. Anak-anak pun rasa macam tak bestnya, boringnya kan. So intonation kita tu kena excited sikit supaya anak-anak kita rasa macam wah, bestnya mama papa main ni, nak join lah. Wah, bunyi tu macam menarik lah, nak ikut lah. Macam tu. Okey, mama papa? Okey, untuk aktiviti yang kedua ni, saya nak bagi benda yang senang sikit yang ada dekat rumah kita, yang kita boleh buat. Okey, cuma guna kertas saja untuk jadikan kapal terbang. Kalau ada kertas warna-warni, lagi best. Maksudnya, kita ada banyak warna. Okay, macam mana nak buat kapal terbang ni? Boleh je Google juga, saya cakap. Macam yang saya cakap sebelum ni, Google je macam mana nak buat kapal terbang supaya benda ni tak memberi beban kepada mama papa dekat luar sana. Okey, saya ada kapal terbang pink dan juga kapal terbang warna putih. Apa yang kita boleh buat? Benda ni walaupun nampak simple sebenarnya mama papa, tapi dia memberikan excitement yang sangat-sangat pada anak kita. Okey, kita boleh buat apa dengan mainan ni? Pertama, kita boleh grab attention anak kita. Kedua, kita boleh improve, ambil giliran anak kita. Ketiga adalah kita boleh menambah perkataan. Okey, untuk anak kita dapat perkataan yang banyak mengikut perkembangan bahasa dia. Okey, saya nak tekankan 1 tahun perlu ada 1 perkataan, 2 tahun perlu ada combination ataupun kombinasi antara 2 perkataan. Contohnya kapal merah, kapal putih. 3 tahun mesti ada 3 perkataan dalam dia punya ayat. Contohnya kapal warna merah, Ahmad nak kapal. Macam tu, okey? Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita buat, wah tengok ni, papa dengan mama ada kapal terbang. Tadi papa mama buat. Siapa nak main? So, kita dah grab attention. Mesti anak-anak kita cakap, abang nak main, kakak nak main, adik nak main, saya nak main. Okey, lepas tu apa lagi kita boleh buat? Okey, papa baling dulu. Ataupun siapa nak baling dulu? So anak-anak kita akan kata, okey, Ahmad baling dulu. Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, baling. Tengok baling kapal Ahmad sampai situ je. Jauh. Tekankan kepada perkataan yang kita nak ajar. Intonationnya lagi
excitement. Intonation dia lagi macam. Teruskan untuk aktiviti ketiga. Okey, objektif aktiviti ketiga ini adalah untuk kita meningkatkan lagi kemahiran padanan anak-anak kita. Yang mana anak-anak yang masih tak boleh memadankan sesuatu objek ataupun gambar, so boleh buat aktiviti ni. Okey, aktiviti ni pun senang. Mama papa jangan risau, sakit kepala. Kalau rasa tak ada idea, boleh pergi ke Google untuk cari aktiviti padanan ataupun matching. Ataupun mama papa boleh je buat dengan barang-barang yang ada kat rumah. Contohnya ada baju warna merah. Okey, ambil semua baju warna merah. So padankan color warna merah. Okey, kedua ataupun kita gunalah apa-apa yang kita rasa boleh buat kat rumah. Pinggan, cawan yang ada kat rumah untuk dipadankan. Kalau rasa macam tak ada masa sangat untuk nak cari dekat Google. Okey, apa yang saya jumpa dekat Google adalah ni. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak? Sekarang ni saya nak padankan bentuk. Okey, bentuk segi 4. Okey. Jadi, macam mana kita nak buat aktiviti ni? Okey, aktiviti ni kita boleh fokus macam tadi ya, padanan. Kedua, attention ataupun joint attention. Maksudnya macam tadilah kita grab attention anak-anak kita sebelum-sebelum ni yang saya cakap untuk je join together main dengan kita. Ketiga adalah ambil giliran dan juga keempat adalah untuk kita improve dia punya perkataan. Okey, macam tadi juga yang saya bagi tahu. Okey, apa yang kita boleh buat? Wah, tengok mama ada ikan. Siapa tahu ni bentuk apa? Kita tanya dulu. Okay, kita pause. Mesti ada anak-anak yang cuba nak bagi jawapan kan? Contohnya kalau tak ada siapa, diorang diam ataupun tak tahu. Okey, ini bentuk segi 4. Nampak tak? Sama kan segi 4? Ini lebih kepada anak-anak yang boleh berimajinasi tinggi lah. Wah, ikan ni pun segi 4. Okey, jom kita lekat sama padanan. So kalau boleh kita ada beberapa lah supaya kita tahu anak kita faham dan dapat bezakan padanan. Okey, yang kedua ada bentuk bulatan. Nampak tak? So, siapa nak mula dulu? Okey. Lisa nak mula dulu. Okey, mama ada ikan. Ikan ni dekat mana? Okey, dia pun letak dekat sini. Betul lah. Semua tepuk tangan. Macam tu dan seterusnya. Okey. Okey, saya rasa untuk main yang tadi padanan, mesti mama papa yang rasa macam anak saya tak ada lagi lah skill tu Cik Fatih. Macam mana kita nak tahu anak saya dah memperolehi skills tu? Okey, senang je mama. First, apa yang kita buat, kita ajar dulu anak kita. Sebab kita tahu anak kita zero, tak tahu apa-apa. Jadi, jangan terus kita expect macam, okey, anak saya patut tahu benda ni. Okey, terus tanya, mana bulat, mana petak, mana segitiga macam tu kan. Macam susah lah anak kita tak tahu apa-apa. Kita ajar terus tanya kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita ajar dulu. Okey, ajar dulu. Wah, nampak ni, bulat. Mama ada ikan bulat. Lepas tu kita ajar ayah ataupun suami kita main sekali dan kita cakap, okey, papa pula. Haris tengok papa buat. Okey, papa ada ikan bulat. Okey, kalau ada kakak, boleh suruh kakak buat juga. Kakak ada ikan bulat. Dekat lagi. So, kita ajar dan kita model. Kita tunjukkan. Okey, dia akan dengar. Kemudian, bila kita dah ajar anak kita, contohnya kita ambil lah dalam 5 kali aku ajar. Lepas tu kita test. Okey, dah ajar, kita test. Okey, kita pun tunjuk. Haris, mama ada ikan. Nak letak dekat mana? Contohnya, kita ada dua lah benda. Supaya kita nak tahu dia dapat bezakan atau tak. So, dia pun ambil. Dia letak dekat sini. So, means untuk yang pertama kali, kita tak boleh expect dia faham. Mungkin kita kena test dia dalam 3-4 kali supaya kita tahu yang dia faham. Okey, kita pun bagi ikan ni pula. Petak. Okey. Haris, yang ni dekat mana? Dia pun cakap dekat sini. Wow, baguslah anak mama. Lepas tu kita buat lagi dengan dia. So, bila dia letak, contohnya 5 kali dia dah letak benda tu dekat tempat yang betul, means dia dah faham.
Tapi janganlah bila kita buat hari ni, esok dia dah faham kita tak buat dah. Tak boleh macam tu. Esok kita main lagi benda yang sama. Kita test, retest juga. Kita buat dulu, lepas tu kita suruh dia buat. Dan bila lama-lama kita rasa, okay, anak saya dah dapat. So baru confirm itu anak kita faham. Okay? So, sekarang jom kita pergi ke aktiviti yang keempat. Aktiviti yang keempat ni pun senang mama papa. Aktiviti ni pun saya ambil daripada Pinterest ataupun Google. Kita guna monster box. Macam mana nak buat monster box ni? Saya guna kotak kasut je. Lepas tu balut je lah dengan pembalut apa-apa yang ada kat rumah. Lepas tu kita decorate. Contohnya mama papa tak adalah mata ni yang boleh gerak ni. Lukis je lah guna marker ke, pensel warna ke yang ada, tak kisahlah. Asalkan benda tu nampak macam menarik. Lepas tu anak kita nak main. Okay, apa kita nak buat dengan monster box ni? Okay, mama papa, dalam perkembangan bahasa sepanjang anak kita membesar, okay, sebenarnya diorang kena faham untuk mengikut arahan. Contohnya, arahan yang daripada umur dia kecil, dia kena tahu simple punya arahan. Arahan yang mudah. Macam ambil kasut, ambil pinggan. By the time dia membesar, 2 tahun, 3 tahun, dia akan lebih, arahan tu adalah lebih kompleks dan juga panjang. Jadi untuk anak-anak yang tak faham arahan, kita boleh guna aktiviti ni. Okay? Okay, kita ada monster box. Lepas tu kalau mama papa ada mainan lain dekat rumah, contohnya mainan yang ada makanan ke, kereta ke, tak kisahlah apa-apa pun, boleh guna. Contoh macam saya ada mushroom kat sini. Okey, apa yang kita boleh buat? Wah! Saya terus ajar cara macam mana kita nak main. Okey. Wah! Tengok mama ada monster. Monster. Alah kakak, monster lapar. Monster nak makan lah. Nampak tak? Intonation, interaction kenalah sepadan supaya anak kita fikir best. Benda tu best sebab kita nak attract dia, okey? Dan kakak, monster lapar ni. Kita nak bagi makan tak? Mama ada makanan. Tunjuk makanan. Makanan. Okeylah. Kakak, monster nak makan jagung. So dia pun ambil jagung. Nyom. Sedapnya jagung. Nampak dia boleh follow arahan. Sebab kita cakap dia monster nak makan jagung. Jadi dia ambil benda yang perlu diberikan. Okey kakak, boleh tak bagi monster makan mushroom? Jom. Dia boleh tak? Nyam. Sedapnya. High five. Macam tu. Itu follow arahan ataupun mengikut arahan yang mudah. Jadi kalau anak-anak kita dah besar, macam mana kita nak buat untuk dia follow arahan yang lebih kompleks? Guna aktiviti ni, boleh juga kita tambahkan items yang perlu diambil ataupun instruction tu macam ni lah, saya bagi contoh. Okey kakak, monster nak makan kubis dengan brokoli lah. Kita tambah 2 items, dia lebih kompleks. Dia kena fikir, dia kena restore apa yang monster nak makan tadi. So dia pun ambil kubis dan brokoli tu. Nyom. Kenyang dalam monster. Monster dah kenyang. Jom tidur. Bye kakak. Macam tu. Nampak tak the interaction? Okay, sekarang kita dah sampai ke aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti kelima. So aktiviti yang kelima ni saya nak menggunakan buku cerita. So apa yang kita boleh buat dengan buku cerita? Sebenarnya buku cerita ni kita boleh target macam-macam. Pertama sekali kita boleh target attention, joint attention macam yang saya terangkan. Lepas tu kita boleh target juga dia punya fokus. Keempat, kita boleh target untuk dia menambah perkataan-perkataan baru. Okey, sebab dalam buku cerita ni banyak perkataan, banyak gambar yang kita boleh highlightkan dekat anak-anak kita. Dan mama papa, setiap aktiviti yang saya bagi tadi, yang depan-depan tadi tu, please fokus mengikut perkembangan bahasa anak-anak. Contohnya anak
tak ada lagi perkataan. Jadi dah sampai 1 tahun. Jadi dia perlu ada satu perkataan at least yang dia boleh ada. So kita kena highlight satu saja perkataan. Baju merah burung kambing, macam tu. Lepas tu kita buat bunyi. Okey, kalau yang ada bunyi. Kalau anak tu dah 2 tahun, so dia dah ada satu perkataan yang banyak. Tapi dia still tak boleh combine. Jadi apa yang mama papa boleh buat, target benda tu untuk combine. Burung besar, burung hitam, kereta merah. Okey, sama juga dan seterusnya. Okey, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh je bagi tahu. Jom kita teruskan. So, nampak tak? Lagi satu rules untuk kita main ataupun membaca buku dengan anak. Tolonglah ya mama papa jangan baca perkataan-perkataan yang ada dalam buku ni. Tak best, tak interesting. Okay, kalau boleh jangan baca sebab anak pun akan boring. So kita highlightkan atau kita buat story sendiri menggunakan gambar-gambar. Okay, kalau untuk buku cerita ni lebih baik cari buku yang banyak gambar, bukan banyak tulisan. Okay, so contohnya, okay, mama nak baca buku, jom. Wah, ada teddy bear. Ada teddy bear lah. Kita boleh tak nak buka teddy bear ni? Jom kita cuba. Jeng jeng jeng. Tengok, teddy bear ada tali. Tali kuning. Jom kita cuba. Siapa nak cuba? Tanya siapa nak cuba. Kakak nak cuba ataupun tak nak, dia terus buka. Adik buka. Okey. Wah, teddy bear. Lembutnya. Nampak kita boleh ajar benda baru. Lembut. Okey, lembut. So, kita biar dia rasa. Lembut kan adik? Lembut. Jom, teddy bear nak gerak kawan. Kawan-kawan tidur. Tidur. So, kita ajar perkataan yang baru. Tidur. Macam tu. Okey? So, contoh saja. Jadi lepas tu mama papa boleh teruskan menggunakan benda yang saya ajar ni untuk highlight perkataan baru dan menambah perkataan pada anak kita. Okey? Sampai di sini sahaja video saya kali ni. Saya harap memberi banyak manfaat kat mama dan papa dekat luar sana. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, boleh je komen dekat bawah. Okey. Supaya saya tahu dan kita boleh jawab untuk video yang seterusnya. Sampai kita berjumpa lagi. Okey. Terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum.